Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-6 kami bersiaran sempena Majlis Convocation ke-64 UTM. Kini saya bersama dengan kru penerbitan video convocation bertungkul lumus bagi memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Selamat berconvocation. Okey, Alhamdulillah perasaan saya sangat bersyukur dan happy lah sebab dah lama tertangguh. So macam tangguh, tapi hari ni finally dapat juga buat gradation secara bersemuka lah. Okey, secara keseluruhannya facilities kat UTM ni semua amat bagus lah. Macam apa yang kita perlukan dapat. Contoh macam barang kelengkapan dekat makmal ke apa nak pinjam, semua dah ada lengkap. So macam kalau kita belajar online pun, kalau apa yang kita nak kita perlukan, kita tanya lecturer, so dia akan carikan bahan ke apa, so kita just refer dekat dia lah. Sangat membantulah. Okey, nak ucapkan terima kasih kepada semua para petugas konvo. Perjalanan dari awal, dari masuk pagar sampai habis konvo sangat berjalan lancar. Semua petugas sangat membantu dan berjalan lancar lah. Memang bagus. Ucapan saya terima kasih kepada ibu bapa saya, kawan-kawan, tenaga pengajar selama 4 tahun yang berada dekat dengan saya, yang banyak bagi kata-kata semangat, yang sentiasa menyokong, membantu. Dan terima kasihlah untuk semua. Nama saya Arina Syaira binti Maslani. Saya daripada UTM International, telah berkhidmat di UTM selama 13 tahun. Berasal daripada Johor Bahru dan sudah berkahwin dan mempunyai 4 orang anak. Saya bermula tahun 2012. Saya telah mulakan pengajian program Ijazah Sarjana Muda atas tajaan UTM. Dan pada waktu itu saya pada perjalanan saya punya pengajian, pada waktu itu saya belum mempunyai anak. Saya tamat pengajian, saya dapat 4 orang anak untuk sehingga konvo ni lah. Apa dia punya cabaran semasa pengajian, saya banyak kali juga untuk give up sebab banyak kali bersalin dan melahirkan anak. Ada anak-anak kecil untuk saya belajar pada hujung minggu bukanlah benda yang mudah bagi saya sebab sepanjang beberapa tahun itu saya tidak ada hujung minggu, orang cakap. Sebab sebelum ni saya bertugas di Pejabat Ahli Korporat yang semua orang tahu jabatan tu memang busy, tapi saya disebabkan sokongan daripada semua orang, lecturer, keluarga dan keluarga suami semua membuatkan saya lebih teruskan pengajian saya walaupun memang agak sukar. Saya rasa siapa yang berada di tempat saya pun rasanya akan bercakap benda yang sama sebab kita lah sebagai ibu, pekerja, anak, isteri, banyak sangat tanggungjawab yang kita perlu galas untuk kita teruskan pengajian pada hujung minggu sebab kelas UTM Space tak macam orang lain, universiti lain yang boleh tak nak hadir ke kelas, tapi kita diwajibkan hadir ke kelas setiap hujung minggu. Itulah cabarannya untuk sampai ke sekarang ni untuk mendapatkan segulung ijazah. Dan alhamdulillah lah telah selesai semua walaupun lama dan banyak sangat cabarannya. Yang paling saya ingat sekali, saya sambil usap masa tu dah kandungan dah nak tunggu hari je lah, orang cakap. Saya masih tengah buat thesis, tengah menaip setiap malam sebab waktu siang kita bekerja kan tak sempat. Jadi setiap malam tu memang kita buat betul-betul lah sehingga kan pada hari tu hantar PSM 1, saya hantar thesis yang pertama. Masa tu tengah mengandung, tunggu hari, dan masa presentation untuk thesis tu saya baru lepas melahirkan anak. Jadi macam anak saya membesar sekali dengan saya punya perjalanan pengajian saya lah pada waktu tu. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada Universiti Teknologi Malaysia sebab menaja pengajian saya pada pengajian saya sehingga selesai. Dan kemudian terima kasih kepada keluarga saya, kedua ibu bapa saya, adik saya yang banyak membantu menjaga anak-anak saya sepanjang saya meneruskan pengajian. Terima kasih kepada suami, kepada
kepada rakan-rakan sekerja yang banyak memberikan dorongan kepada saya supaya teruskan, kepada lecturer, pensyarah semua yang banyak sangat membantu saya bagi meneruskan, sebab pengajian jarak jauh ini bukanlah mudah kalau tanpa dorongan semua orang, dan saya rasa kejayaan itu takkan berlaku tanpa ada sokongan daripada semua pihak. Assalamualaikum, saya Fahmi Abdul Ghani, selaku pereka grafik di unit media dan grafik, pejabat ahli wal korporat. Saya di unit media grafik untuk event Convo. Selalunya kita akan start 2-3 bulan sebelum itulah. Okey, jadi segala maklumat dan info semua, rekaan grafik semua dia akan dipenilas oleh pegawai kami, Puan Zalawati, dan daripada tim-tim yang lain lah. Cabaran dia taklah banyak, tapi nak katakan banyak tu banyak juga. Cuma cabaran dia dari segi kita punya layout buku, dia akan sehingga akhir nak Convo tu masih ada lagi lah dia punya perubahan, pembetulan dan sebagainya lah. Design pun sama juga. Cuma cabarannya waktu kita akan pemasangan dan sebagainya tu semua ada kos-kos yang kita ambil kira, seperti macam waktu-waktu dia punya cuaca dan sebagainya. Itu pun main faktor jugalah cabarannya. Kalau tercabut, kita akan pasang balik, gantung balik. Tak kira lah malam ke siang ke, itulah cabaran dia. Design tu selalu kami designer semua berbincang pada Puan Zalawati lah, konsep apa, dan kita semua akan buat lah. Semua designer akan buat dan kita bagi bos pilih lah yang mana kita punya ni kan. Ada juga lah sampai malam nak tunggu confirm, nak tunggu sah dan sebagainya lah. Ucapan daripada saya untuk rakan semua, terima kasih atas kerjasama daripada awal hingga ke akhir convocation lah. Daripada satu unit, satu pejabat semualah memberi kerjasama. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Rajib bin Karno. Saya Timbalan Ketua Pustakawan Perpustakaan Raja Sarut Sofia ataupun Perpustakaan UTM lah secara umum. Jadinya saya telah berkhidmat bersama dengan UTM dalam convocation ni sejak tahun 2000 lagi. Semenjak saya mula masuk ke universiti, jadinya bermula dengan pegawai pengiring kepada staf akademik. Kemudian saya telah bertukar dalam masa beberapa tahun kemudian saya telah dilantik sebagai pengacara convocation UTM selama beberapa tahun, dan kemudian selepas beberapa tahun tu kemudian saya dilantik untuk satu lagi jawatan baru, iaitu sebagai pengiring kepada VIP. Dan pada convocation kali ini saya terpilih sebagai pengiring kepada Pro Chancellor kita, Pro Chancellor UTM, iaitu Tan Sri Datuk Seri Saleh Muhammad Noor. Jadinya pada tahun ini saya ditugaskan untuk mengiringi beliau semenjak pada mula Convo, iaitu pada 11 hari bulan Disember hingga ke 18 hari bulan Disember. Kalau nak ikut cabaran, cabaran kepada setiap tugas-tugas Convo yang saya lalui adalah sangat berbeza. Kalau saya mengiringi staf akademik, cabarannya berbeza. Kalau jadi pengacara majlis, cabarannya berbeza. Dan juga sekarang sebagai pegawai pengiring itu cabarannya adalah sangat berbeza, terutamanya dalam situasi pandemik sekarang ini. Jadinya memang kalau nak ikut cerita kisah-kisah Convo ni sangat banyak lah. Tapi dengan suasana pandemik ni memang banyak kekangan yang kita perlu lalui, dengan kurangnya kemeriahan, tiada ibu bapa yang datang hadir pada convocation ni. Tapi sekurang-kurangnya kita masih lagi dapat meraihkan lah convocation walaupun tertunda selama 2 tahun. InsyaAllah kita cuba untuk meraihkan semua graduan-graduan kita, dan juga kita menyantuni Pro Chancellor kita, dan juga kita bertugas sebagai duta dan juga sebagai wakil universiti di kalangan semua warga universiti terutama. Okey, harapan saya jelaslah. Sekarang ni pandemik, jadinya banyak kekangan-kekangan. Kita tak ada majlis suasana convocation yang sebenar seperti mana yang saya dah lalui sebelum ni. Jadinya sangat berbeza. Suasana meriah tu agak kurang sedikit. Walaupun kita cuba nak timbulkan suasana meriah, tapi masih lagi banyak kekangan pandemik, kena jaga SOP penjarakan. Jadinya saya berharap selepas ini pada tahun-tahun akan datang kita kembali kepada suasana convocation kita seperti dulu-dulu lah. Kita ada gerai-gerai convocation, ada jualan bunga. Kalau kita jalan di mana-mana,
ramai pelajar-pelajar akan ada main gambar dan sebagainya. Tapi sekarang ni agak terhad, kawalan-kawalan untuk pintu masuk semua agak ketat sekarang ni. Jadinya harapan tu memang kita berharap selepas ini pada tahun akan datang convocation kita akan kembali meriah dan semua pelajar-pelajar dapat menghadiri anugerah convocation mereka dengan sangat meriah, insya-Allah. Untuk kelainan bagi convocation kali ke-64 ni, kelainannya itulah SOP yang ditetapkan oleh MKN. So sebelum ini ibu bapa boleh terus ke Dewan Sultan Iskandar, tapi untuk kali ini pelajar perlu berada di dataran UTM terlebih dahulu untuk scan MySejahtera dan cek status MySejahtera itulah, antara telah dilengkap vaksin atau tidak. Itu kelainan yang paling ketara lah. So sebelum ni terus ke Dewan SI tapi perlu berada di dataran terlebih dahulu. Cabaran convocation kali ini, seperti sedia maklum, pelajar perlu berada awal di dataran ni. So sebagai petugas kita perlu lebih awal berada di dataran UTM lah. So itu cabaran yang paling utama lah pada kami. Sebelum ni dia terus kita berada di SI, tidak perlu terlalu awal berada di dataran lah. Saya Nurlia binti Isnin daripada Jawatankuasa Jamuan Majlis Convocation ke-64. Saya bertugas dalam Jawatankuasa Jamuan bermula daripada tahun 2017 sehingga kini lah. So lebih kurang dah 5 tahun saya bertugas dalam Jawatankuasa ini. Kalau kita lihat Jawatankuasa Jamuan ni macam seolah-olah kerja yang mudah, kerja di belakang tabir lah, orang dapur orang kata. Tapi sebenarnya kami juga menghadapi cabaran untuk menyelesaikan amanah yang dipertanggungjawabkan. Antaranya apabila kita deal dengan orang luar iaitu caterer yang mereka perlu penuhi kita punya kriteria. Itu amat sukar sebab tak semua caterer yang dilantik ni dapat meet apa yang kita perlukan. Terutamanya dari segi penyediaan, dari segi protokol dan dari segi kekemasan hidangan, menu, itu semua cabaran yang kami terpaksa hadapilah. Di hari kejadian, persiapan bagi pihak tim jamuan ni bermula seawal 6 pagi. Kita kena pastikan caterer telah sampailah untuk setting sebab tetamu akan masuk lebih kurang 7.30 hingga pukul 8. Jadi everything sebelum tetamu sampai semuanya kena dalam keadaan sedia. Harapan saya tak kira lah sesiapa saja yang berada di dalam tim jamuan ni, buatlah yang terbaik, termampu yang boleh. Dan kadang-kadang ada juga benda perkara-perkara yang di luar kawalan kita, itu biasa, tapi seboleh-bolehnya kita kena memberikan yang terbaik. Saya ingin ucapkan berbanyak terima kasih kepada tim-tim yang lain juga sebab kami memang sentiasa bekerjasama dan kerjasama antara satu sama lain itu memang saya amat-amat harapkan sebab saya pun perlukan info daripada rakan-rakan yang lain dan saya juga perlukan feedback juga daripada rakan-rakan yang lain untuk proses penambahbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Peranan saya dalam konvo ataupun majlis convocation yang ke-64 pada tahun ini ialah sebagai penyelaras ataupun floor manager di Padang Kawat ini yang melibatkan 6 checkpoint yang mana ia melibatkan beberapa proses kerja bersepadu cross PTJ yang melibatkan juga Jawatankuasa Jamuan, Jawatankuasa Pusat Kesihatan, sambutan dan sebagainya. Cabaran saya, cabaran kami lah, kami tim di Padang Kawat ni untuk majlis pada kali ini ialah mungkin cuaca buruk dan beberapa isu lain antaranya ialah berkaitan dengan ibu bapa kepada para graduan yang mana mereka juga merasa ada keperluan untuk mengiring graduan ke Dewan ataupun ingin bersama-sama dengan mereka. Itu adalah cabaran kami lah untuk meyakinkan mereka yang kami perlu mengikut langkah-langkah penjagaan ataupun pencegahan yang ditetapkan oleh KKM, iaitu kami tidak mahu penyebaran wabak COVID-19 di universiti inilah. Jadi itu merupakan salah satu cabaran kami, bagaimana kami nak convince mereka dan bagaimana juga kami nak mengatasi cuaca buruk sekiranya berlaku. Saya bersyukur kepada Allah atas pujian tersebutlah. Tapi kami tim di Padang Kawat ni kami akan sentiasa memastikan setiap proses kerja mengikut tata cara dan mengikut ketetapan yang kami
latakan kepada semua jawatankuasa dan kami akan laksanakan tugas sehabis baiklah. Apa yang saya dapat katakan di sini ialah kami melaksanakan tugas ikhlas, ikut masa dan ikut ketetapan, dan selebihnya kami serahkan kepada pemegang taruh lah, antaranya ialah graduan. Terima kasih. Peranan kita pada majlis convocation ke-64 ini ialah untuk memantau SOP-SOP yang ada di padang dataran ini bagi memastikan perjalanan convocation yang ke-64 berjalan dengan baik mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh PPN Fasa 4. Cabaran kita ialah untuk MKN Majlis Convocation yang ke-64 ini ialah untuk menasihati para petugas dan para pelajar dan menampal poster dan banner. Dan pasal MK ke-64 ini adalah baru mengikut garis panduan MKN, dan bagi kita pun baru dijemput untuk bertugas bersama-sama dalam Majlis Convocation ke-64 ini.